اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lagi yang maha suci ia Allah, maha suci daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan, yakni tiada datang segala lawan sifat kamalatnya, kamalat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan. Itu terjemahan daripada Al-Munazzahi an Syawaibin Naqsi wal Adad. Terjemahan dia, lagi yang maha suci ia Allah, maha suci daripada segala yang bercampur kekurangan. Ini sambungan kepada Alhamdulillah, sekalian pujian bagi Allah Al-Munfaridi bil-a'dami wal-ijad, yang tunggal ia dengan meniadakan mungkin dan dengan mengada-akan dia akan mungkin. Yang tunggal ia dengan meniadakan mungkin dan dengan mengada-akan dia akan mungkin. Allah ni lagi yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan. Tapi dimulakan sifat bagi Allahnya adalah Al-Munfaridi, yang tunggal, yang esa. Ini isyarat kepada wahdaniyah pada af'al ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mana? Al-Munfaridi, yang tunggal, yang esa pada perbuatan. Kemudian di bawah tu, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di bawah tu, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Penyaksian, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan dan disembah dengan sebenar melainkan Allah, padahal esa ia tiada yang sekutu baginya. Hak ni bertepatan dengan nama kitab ni, kitab Tauhid. Al-Munfarid tu pun isyarat kepada keesaan. Kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah jua Tuhan, keesaan. Wahdahu, hal kada Allah ni esa, keesaan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, keesaan. Ni permulaan ni khutbah kita ni. Permulaan kita ni cerita bab keesaan. Sebab apa? Ini ilmu keesaan, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lulus sini, tak nak ikut lain, tak ada dah. Yang pertamanya nak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah sifat 20 tu sendiri asasnya adalah sifat wahdaniyah. Kita ngaji sifat 20, wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsir satu-satunya
20 tu asasnya adalah wahdaniyah, keesaan satu. Tu asas dia. Bila Allah ni Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang lain, berarti ada Allah pastilah sedia kala, tidak ada permulaan. Sebab tidak ada Tuhan yang lain. Kalau Allah adanya asalnya tiada, macam mana nak ada Allah? Sebab tidak ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, boleh bubuh mula-mula je ni. Boleh bubuhnya Tuhan Allah ni dijadikan oleh Tuhan hak pertama. Jadi ada dua Tuhan. Tapi kalau pergi pun dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan juga. Tapi mula-mula tu bolehlah nampak dulu. Lepas tu ada pergi pula dua Tuhan ni, pusing-pusing, kedua-dua bukan Tuhan. Kalau pergi kat tu kalau dua Tuhan. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Esa pastilah ada Tuhan yang esa ni sedia kala. Tu asas keesaan. Apabila Allah Tuhan yang esa ni, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Sebab apa? Bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Kalau ada kurang, Tuhan mana lagi nak menampal kekurangan? Tak ada. Bila Tuhan yang esa, pastilah Maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Kemudian pembahagian ini istighna iftikar. Kalau kira pembahagian sifatnya wahdaniyah, maksud dia iftikar. Tetapi dari segi asasnya istighna pun masuk di bawah wahdaniyah. Hak istighna pun masuk di bawah wahdaniyah dah. Terkaya Tuhan daripada yang lain. Sebab apa? Sebab Tuhan hanya Allah jua. Kalau ada dua Tuhan, tak terkayalah, kena bekerjasama. Tapi kalau kita ngaji hak pembahagian istighna iftikar segala-gala berkehendak hanya kepada Allah, di antaranya sifat wahdaniyah. Tapi istighna terkaya Allah tu pun masuk di bawah wahdaniyah juga. Allah terkaya lepas daripada segala-gala. Sebab apa? Sebab hanya Allah jua Tuhan. Ini cerita bab keesaan. Kemuncak tu naik kepada kemuncak. Cerita bab maqam, bab kedudukan. Cerita bab maqam aulia. Permulaannya wahdatul af'al. Itu permulaan. Keesaan pada perbuatan. Tapi itu bukan keesaan pegangan. Itu keesaan syuhud. Itu peringkat aulia. Tapi mereka pun pergi kepada keesaan juga. Cuma kalau kita mengaji dalam keesaan pegangan, 3 keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Naik pada keesaan maqam syuhud tu, dia pecah pada 4 keesaan. Tambah satu lagi keesaan pada asma. Tambah 4 keesaan. Tapi itu bukan keesaan pegangan. Itu keesaan maqam musyahadah, maqam ahli kashfi, itu maqam aulia. Dia keluar 4 keesaan. Keempat-empat keesaan, permulaan keesaannya adalah wahdatul af'al sampai maqam fana. Lenyap di basirah mereka, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Permulaan maqam aulia wahdatul af'al. Ini maqam aulia ni permulaannya wahdatul af'al, maqam fana. Ni jangan ada hubung kepada kita syariat. Tapi cuma nak ceritanya, permulaan pembicaraan dalam ilmu tauhid syariat pegangan ni keesaan. Naik pada kemuncak orang-orang muqarrabin hampir dengan Allah, perbicaraannya pun keesaan juga. Keesaan. Tapi sini kalau dok kena letak, dicampur antara keesaan pegangan dengan keesaan maqam. Campur tu punah. Campur antara dua tu punah. Sebab ini keesaan untuk mengesahkan iman. Hak nun keesaan iman yang kamil, iman yang sempurna, iman peringkat aulia. Iman peringkat aulia, peringkat sahabat, peringkat atas . Kita duk cerita sini untuk sah iman peringkat syariat. Lepas tu cerita peringkat aulia. Takkan sama pembicaraan
hak peringkat permulaan untuk sah iman nak pergi campur dengan hak peringkat aulia. Sekurang-kurangnya wahdatul af'al. Ke mana gamuk kita ni semua ni? Kita ni lah agak-agak dengan makam aulia tu teh kasih kek je. Ke teh kasih mak mana? Dah dekat-dekat dah kita dah nak jadi wali tau. Duduk surau semua. Lambat ni jadi wali. Dah jadi ada setengah dia pergi capur dua tu buat apa? Syaitan. Dan kita hikam Ibn Atta'illah. Syaitan pula tu. Syaitan baina man yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi. Syaitan dengan mana ba'udah. Syaitan mana jauh perbezaan. Baina man yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi, di antara orang yang berdalil ada Allah dengan Allah sendiri, dengan orang yang berdalil ada Allah dengan ada makhluk Allah. Ni syaitan baina man yastadillu alaihi wa man yastadillu bihi. Maksudnya jauh perbezaan antara mereka yang berdalilkan ada Allah tu dengan Allah sendiri sebab di makam syuhud, dengan mereka yang berdalil ada Allah dengan ada makhluk Allah. Mana dalil ada Allah? Ada langit, ada bumi. Tu dalil peringkat syariat. Adapun mereka sampai makam wahdatul af'al, sampai makam fana, dalil ada Allah bukan makhluk Allah, sebab makhluk Allah tidak ada langsung di hati mereka. Jadi macam mana mereka nak berdalilkan ada Allah dengan ada langit, dengan ada bumi, dengan ada dirinya sendiri? Sebab di basirah mereka sudah tidak ada segala-gala, yang ada hanyalah Allah. Maka dalil ada Allah, Allah tu sendiri. Itu maqam aulia. Jauh perbezaan. Tapi tu dah cerita dah apa dah. Kita ni nak duduk maqam soleh setinggi-tinggi maqam syariat. Maqam soleh tu setinggi-tinggi maqam syariat. Hak nak duduk makan soleh pun ke duduk makan soleh dah. Saat ni dia suruh semua makan soleh lah. Soleh ni apa? Soleh ni apa? Soleh ni al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin. Soleh ni mereka yang menunaikan segala tuntutan-tuntutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntutan-tuntutan sesama manusia. Sekalian kewajipan bagi zahir batin bagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna segalanya. Kewajipan-kewajipan. Bab pegangan tu permulaan agama. Bab syariat zahir sempurna, bab syariat hati sempurna. Makan minum pun jaga molek. Ni orang soleh. Makan minum pun jaga molek, periksa molek, jaga molek. Kemudian hati pula tak ada dah hak sifat-sifat yang diharamkan. Ini orang soleh. Setakat tu je, ada menyempurnakan, mendirikan segala hukum tuntutan-tuntutan agama hak sesama kita. Mana sesama kitanya? Anak kita dengan kita tunaikan kewajipan dengan sempurna. Keluarga kita, anak isteri kita sempurna hak tuntutan agama. Dengan ilmunya kita ajar secukupnya. Dengan amalan kita jaga amalan. Pastikan ini hak bawah tanggungjawab kita sempurna, menyempurnakan tuntutan agama. Di situ pula. Kalau setakat comel diri, hak hubungan sama manusia tak comel, tak pakai gawal agak tu, tak soleh pun. Itu setinggi-tinggi makam syariat, makam soleh. Situ pun payah dah kita ni. Ni baru nak belajar hak kewajipan bukan kata nak menyempurnakan sekalian kewajipan. Benda kewajipan pun ada hak tahu, ada hak belum tahu. Kemudian satu-satu kewajipan tu dengan syarat rukun yang sempurna pun kadang-kadang ada hak kita tahu, ada hak baru kita nak tahu. Lepas tu cerita macam mana? Hak soleh pun jauh. Lepas tu nak cerita hak tu jauh perbezaan. Tapi cuma nak ceritanya sampai ke muncak tu pun masih lagi menggunakan keesaan. Permulaan kita duduk ngaji ni bab pegangan untuk sah iman ni pun keesaan. Tapi faham tak antara keesaan bab pegangan ni dengan keesaan peringkat syuhud? Di basirah mereka hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makam fana' tu.
Permulaannya wahdatul af'al, tapi nak ceritanya dia panggil keesaan juga. Keesaan 4 dia panggil. Keesaan yang 4 itu pergi pada keesaan maqam aulia. Kalau dalam kita hakikah tu cerita bab keesaan tu bukan subuh kita. Kita hanya untuk memastikan pegangan kita sah dengan mengesakan Allah pada 3. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Itu cerita bab pegangan. Lepas tu lagi pula pada amal-amal ibadah untuk menyempurnakan, untuk mengkuatkan pegangan kita. Tapi ini cerita bab permulaan. Jadi kitab tauhid kita ni permulaannya al-munfarid. Cerita bab ketunggalan, keesaan. Keesaan dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia mungkin. Mungkin ni benda makhluk belaka tu mungkin belaka dia panggil. Yang mengada, yang meniada, ketunggalan. Keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan. Tidak ada perbuatan Allah secara ittisal ke infisal ke, tidak ada. Ittisal ni secara bekerjasama, tidak ada. Infisal ni secara asing-asing kerja, asing-asing tugas. Hak ni Allah yang buat. Hak kecek-kecek ni makhluk yang buat. Tidak sama sekali. Itu tidak keesaan. Kalau kata pada perbuatan secara ittisalnya, secara sekali, secara kerjasama, itu tidak keesaan. Secara infisalnya, hak kamunfasir itu lah. Hak menafikan berbilang yang munfasil. Infisal ni hak suku-suku. Langit Allah buat, bumi Allah buat, manusia Allah buat. Lepas siap dah manusia Allah buat, lepas daripada tu manusia lah yang pula buat. Manusia lah pula buat. Benda-benda tu, benda-benda cek-cek tu manusia lah buatnya. Hak besar-besar tu Tuhan buat. Itu tidak keesaan. Tidak ketunggalan pada perbuatan, pada mengada, pada meniada. Tu awal-awal dia nak pakai situ. Tak ada tauhid orang panggil. Tauhid pada af'al tu lah, pada perbuatan tak ada tu. Tu tak ada tauhid tu. Kalau secara kerjasama pula, sekarang kerjasama contohlah. Allah buat tapi Allah menggunakan bahan. Sama juga tu. Itu tidak keesaan. Allah menggunakan bahan. Nak menjadikan manusia menggunakan mani, nak menjadikan pokok menggunakan benih. Itu pun tidak keesaan. Sebab apa? Sebab Allah nak buat satu-satu perkara, Allah menggunakan makhluk juga. Nak buat manusia, Allah kena ambil air mani. Air mani tu makhluk Allah. Allah nak jadikan pokok, Allah kena ambil benih. Benih tu makhluk Allah. Jadi makna macam kerjasama pula situnya. Tapi mani tu Allah buat juga, tapi mani tu tetap makhluk Allah. Lepas tu Allah ni mengada meniada. Tu Allah. Ketunggalan pada mengada meniada. Buat jadi manusia tu kerja Allah. Cuma zahirnya Allah Ta'ala susun, di situ ada percampuran benih. Mani lelaki, mani perempuan. Itu Tuhan susun zahir. Sebab capur benih tu pun Allah yang susun. Sampai masa jadi budak pun Allah yang susun. Tapi Allah jadikan bukan kerana air mani. Kalau Allah jadikan kerana air mani, macam mana Allah jadikan Nabi Isa AS? Macam mana Allah jadikan Nabi Isa AS? Allah menjadikan, Allah mengada meniada. Daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada, tanpa menggunakan apa-apa bahan. Hakiki di si perbuatan Allah. Ada si zahirnya Allah susun, kita pergi bubuh benih situ. Sampai masa benih tu pun tumbuh, tubik pokok, jadilah pokok. Keluar benih tu Allah yang jadikan. Naik pokok tu Allah yang jadikan. Daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan benih. Jadi hak berlaku tu Allah susun seumpama tu. Pegang kitanya, Allah mengada daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan. Itu panggil tunggal pada mengada dan meniada. Pegangan kita. Asbab tu Tuhan susun.
Asbab tu Tuhan susun. Tiba-tiba Tuhan susun asbab kitanya pula. Tuhan susun asbab kita. Tunggu saja je. Nak menikah dak apa dak, tunggu. Sebab Allah nak jadi anak, jadi ya. Kita pun tunggu. Tuhan susun dah tu, kita tunggu. Lepas tu kan Tuhan susun tak beranak kan. Itu je nak ceritanya. Tapi Tuhan boleh nak mengadakan sebaliknya. Semua kuasa Tuhan. Tapi tak apalah, tunggu. Kok kembung perut senyap seorang kan. Kembung senyap seorang tu pergi hospital, benda lain pula di dalam tu. Tu penyakit lain pula tu. Kita pergi tu, ada tanah kita tunggu situ. Bila nak tumbuh pokok sebab Tuhan yang mengadakan pokok, tunggu. Dah jadi mana? Tuhan takdir tunggu, lepas tu Tuhan takdir pokok tak tumbuh, Tuhan tak jadikan situ. Itu je tak. Dia jangan fikir bab kerjaan Tuhan tu. Asbab lah kita lakukan macam biasa, tapi kena ingat baik asbab yang kita lakukan itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat berlaku di kita ni qada dan qadar Allah. Tak sedar korek lah tu. Tak sedar korek lah tu. Tu pegangan kita ni. Tu pegangan. Sebab semua dah buat ingatan tu, sedar korek lah tu. Itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing waktu dia sedar terbaik. Sebab apa? Sebab tadilah basirah kita orang awam ni nak terbuka macam mana, takkan terbuka. Dosa pun tak beres lagi ni. Dosa pun tak beres lagi ni. Dosa sendiri pun ada kenal, ada tak kenal. Nak taubat macam mana? Hak tahu dosa pula kau molek-molek ada. Dah. Nak cerita macam mana? Takkan terbuka. Itu cerita bab dosa. Kalau dosa kita bertaubat dengan nak taubat yang nasuha, terbuka hati. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Itu dalam kitab hikam. Kaifa yashruku qalbun kaifa yashruku qalbun kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Betapa terbuka hati selagi gambaran makhluk, akwan tu makhluk, kaun makhluk, tertobok di cermin hati kita, tak akan terbuka. Selagi gambaran makhluk tu tertobok dalam hati kita, dipanggil aghyar selain daripada Allah, tertobok dalam hati kita, tak akan terbuka basirah kita. Adapun kalau hati kita zulmah dengan dosa, tu tak ada masuk dalam kiraan tu. Ni banyak cara nak terbuka hati. Dosa pun tak selesai. Hak ni nak soleh sungguh ni. Soleh. Mana jaga. Terlanggar, taubat. Terlanggar, taubat. Mana kalau kira-kira gak, tak ada dosa lah. Fikir cara kasarnya. Tapi dosa sentiasa berlaku, bertaubat. Berlaku dosa, bertaubat. Berlaku dosa, bertaubat. Maknanya hati dia tidak zulmah dengan dosa. Adakah terbuka hati? Selagi aghyar selain daripada Allah tertobok di hati kita, tak akan terbuka. Macam mana nak hilangkan hak tertobok di hati? Tu mari daripada sembahyang sunat ratus-ratus rakaat, mengaji Quran sehari 2 hari khatam sekali, sehari 2 hari khatam sekali, berzikirnya belah-belah ribu, puluh-puluh ribu, bertahun-tahun, berbelah-belah tahun, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah licingkan siki hak ni aghyar, gambaran makhluk hati, siki serah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya licing segala-galanya, naik wahdatul af'al, maqam fana an maqam auliya. Tu jalanan dia. Sunat ratus rakaat. Faham? Ni rawatib pun kadang-kadang buat, kadang-kadang dok. Nak cerita apa? Ngaji Quran pun dok. Ni dok ni khatam Quran sehari khatam sekali, 2 hari khatam sekali. Quran sepanjang masa. Orang hak ibadat sunat seumpama ni hak kewajipan beres ni. Kalau ngaji dok apa dok beramal seorang, berambil dia nak pergi pun. Akhirnya Tuhan pun dicingkan aghyar selain Allah yang tertobok di mata hati. Sebab tu kita selagi aghyar tertobok dalam mata hati kita ni, hati kita banyak lalai. Dalam solat pun lalai. Sebab apa? Ni dunia ada di hati kita ni. Lepas tu apa dunia ada di hati kita? Tak sudut tanyalah. Tak sudut bilang. Tak terbilang. Tak terbilang tu.
Nak hilang tu makan masa belah-belah tahun, puluh-puluh tahun, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nun barulah lenyap segala-gala, naik hak makam tauhid 4. Tu cerita hak nun. Hak makam musyahadah, makam al-kashfi. Ni kita nak cerita bab pegangan. Dia pergi capu dua tu siap. Guna-gana. Pegangan kita, pegangan. Hati tu kita jaga hati kita, ingat kepada perintah-perintah Tuhan. Jaga hati kita, syaitan suruh dengan sifat riak, ujub takabur. Jaga hak tu. Hak tu kita kewajipan kita ni. Lepas tu nak ingat ni Tuhan buat, ni Tuhan buat. Tak mampu sebab hak Tuhan buat ni setiap saat. Hak berlaku di kita ni ke apa benda di saat yang sama. Di saat yang sama. Yang berlaku di tubuh kita ni apa dia? Di saat yang sama. Dia nak cerita di saat yang sama. Di saat yang sama nadi bergerak, di saat yang sama darah mengalir, di saat yang sama ni, bukan saat kemudian. Di saat yang sama organ-organ berfungsi, sama jantung ke, buah pinggang ke, di saat yang sama. Di saat yang sama mata kita nampak, di saat yang sama telinga kita dengar, di saat yang sama kita hidup, di saat yang sama kita duduk tak terbalik. Semua tu Allah buat. Nak ingat macam mana? Pegangan kita segala-galanya keesaan pada mengada dan meniadakan. Keesaan hanya Allah tu pegangan. Lepas tu nak ingat macam mana perkara setiap saat berlaku di kita. Ni hak kita. Hak kita tengok pula, hak berlaku di orang. Setiap saat yang berlaku di dia tu pun Allah yang lakukan. Semua perkara. Lepas tu nak kena pula ingat ni gerak orang tu gerak tu Allah buat, tu gerak tu Allah buat, dah mau gerak. Ni rosak belaka ni. Ni rosak. Tengok lembu tu gerak tu Allah buat, lembu tu gerak tu Allah buat. Kalau lupa kafir dia bubuh. Jangan saya mengaji gitu. Lepas tu saya cerita sangat. Pengajaran salah dalam belajar. Tengok lembu, ingat ada Allah yang menggerakkan, Allah yang wijadi, Allah yang hidup. Tak ingat kafir. Ni yang dia berkata akhir zaman, Islam pagi kafir petang, Islam petang kafir pagi. Ni lupa ke Tuhan. Dia tengok ke lembu bukannya nampak pun. Bila nampak lembu duduk bandar. Padahal bukan lembu, diri sendiri. Ingat ke Allah yang segala-gala tadi tu. Di saat yang sama tu. Ni, setiap saat kita nampak terang. Tuhan buat Tuhan buat pula dengan keesaan tadi. Tuhan buat, bukan Tuhan buat macam pasien kita usaha. Tak ada. Pasien kita usaha ke mana? Pasien kita usaha, letak minyak. Letak minyak, lepas tu kita betul usaha kita ni. Minyak nak habis, kita tambah minyak. Tu usaha kita. Ataupun kita pergi apa, pulah. Zaman dulu pulah jang. Zaman dulu lah. Ni tak ada pulah jang tau. Mana pulah kita pun tinggal, dia pun gerak. Tu usaha kita. Allah buat kita nampak ni, Allah buat setiap saat. Bukan setakat Allah bubuh gapo di mata, siaplah habis minyak di mata tu Allah mai bubuh pula minyak. Tak. Setiap saat kita nampak Allah buat. Harap. Bukan kata Allah buat sekali, bangun pagi Allah buat jadi mata kita nampak. Lepas tu Allah bubuhlah gapo-gapo situ. Boleh pakai nampak ni siapa ke nak tidur melakaran. Pagi esok Allah mari pula bubuh pula di mata tu jadi nampak. Cukup boleh pakai untuk sehari. Dah. Saat nampak ni, siapa yang ijadkan? Siapa yang mengadakan mungkin? Allah. Mengadakan mungkin. Nampak ni perkara mungkin. Mana nampak ni Allah buat. Itu pegangan kita. Lepas tu kata kalau nak pergi pada ingatan, pakai putus horat dia apa dia. Putus horat jadi isim. Tahu isim? Jadi jeng lah yang apa dia. Tu tak nak buat tu. Ingatan kita, ingat pada tugas-tugas kita yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Itu pegangan.
Punya percakapan cerita dahulu lepas percakapan sandar pada asbab zahir, isnad majazi sahaja. Sandaran sementara kepada asbab zahir itu tak ada salah tu. Itu tak ada salah. Cakap obat ke cakap apa ke. Cakap obat ni molek ni obat ni. Oh dia punya tengok dah dia tu dia punya tulis. Bukan senyakit itu obat ni. Banyak nyakit boleh obat ni. Seobat tu banyak nyakit. Hospital tutup je orang dia. Taklah. Dia tengok tu dia punya ni, dia punya apa kata tu? Jadi dia tu lah tu dia kau. Jadi dia tu. Bukan seobat senyakit. Banyak nyakit tau. Oh ni saya pakai dah obat ni Allah mujarab sungguh. Bubuh sekejap je berasalah dah beza. Mu kena beli obat ni mahal ni, kena ada standby di rumah. Kalau ada memang mujarab sungguh obat ni. Memang kita pakai hening lah lama keningnya. Itu apa percakapan sandar pada asbab zahir. Jangan nak tuju kat orang pula amung ni cakap tak ada Tuhan langsung obat mu ni tak ada. Jangan. Itu cerita bab pegangan. Ini cerita bab percakapan isnad majazi sandaran sementara pada asbab zahir. Sandaran sementara. Sebab korinahnya orang Islam yang beriman takkan nak berpegang makhluk bukan. Dosa ni macam obat mujarab tu hak zahir dia. Sebab apa? Dalam kena pakai je baik. Pakai baik. Memang mujarab sungguh. Memang kena sipang sungguh. Kena ada ni. Kena standby. Cakapan sandar pada asbab zahir. Ada. Tapi nak comelnya sandar lah. Alhamdulillah. Jak pakai obat ni jadi molek semua jadinya. Dia ada zikrillah tu ada. Tu comel. Alhamdulillah. Ada obat ni Tuhan mengizinkan sembuh. Macam sebut sebelum ni Tuhan mengizinkan sembuh. Dia kata Tuhan mengizinkan obat tu menyembuhkan. Pun orang pula pegangan dia. Cakap macam berenah dah boleh. Alhamdulillah dengan izin Allah semenjak makan obat ni jadi segar. Okey dah tak ada apa lah. Kalau dia kata obat terus pun kita tak kata apa-apa. Semenjak makan obat ni sembuh, kita pun tak kata apa-apa kat dia. Dia cakap molek pula dengan izin Allah semenjak makan obat ni jadi sembuh. Oh lagi baguslah. Cakap gitu. Ada kalau dia cakap obat semata-mata pun okey je. Kita cakapan adat. Cakapan sandar pada asbab zahir. Tiba-tiba Tuhan susun dia tambah pula. Maknanya Tuhan mengizinkan obat ni menyembuhkan. Sebab Tuhan jadi dari obat ni bahan-bahan mujarab dia. Oh, bukan Tuhan menyembuh kalau gitu. Bukan Tuhan menyembuh. Tuhan hanya bubuh dia obat ni. Dia punya khasiat dia. Dia punya bahan dia Allah bubuh. Lepas tu Allah membenarkan, Allah mengizinkan khasiat tu pula yang memainkan peranan. Bukan Allah dah yang menyembuhkan. Bukan Allah yang mengijakkan. Bukan. Allah mengadakan, Allah mengijakkan hanya betul bubuh khasiat, bubuh apa dia obat. Tu je ijak Allah. Mengada Allah setakat tu saja. Lepas itu siapa yang menyembuhkan? Khasiat yang menyembuhkan. Allah mengizinkan, Allah membenarkan. Tapi Allah tak buat, bukan Allah yang ijakkan sembuh. Tidak tunggal, tidak munfarid pada ijak. Munfarid pada ijak ni obat tu Allah yang ijakkan, Allah yang mengadakan. Khasiat dia obat tu Allah yang ijakkan, Allah yang mengadakan. Saat sembuh pun Allah yang ijakkan, Allah yang mengadakan. Itu barulah tunggal pada ijak. Keesaan pada mengadakan. Dia pergi hurah pula. Dia kata Allah mengizinkan. Allah kata pegangan seumpama tu bukan pegangan hak salah kecil-kecil itu. Pegangan tu khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Pandangan muktamad dosa besar tak hukum kafir. Tapi khilaf pada kafir kekal kekal selama-lamanya atas pandangan kata kafir. Atas pandangan kata dosa besar sembahyang puasa ke sah tapi pahalanya kosong. Jadi macam debu yang bertaburan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Tidak mensatukan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya separuh jalan. Lepas daripada depan tu Allah hanya membenarkan, mengizinkan. Awaklah pula khasiat. Awaklah pula bahan dalam obat, mainkan peranan. Allah sudah mengizinkan. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan, bukan. Itu pun no.
kena tu molek, tu kena tak molek. Cerita bab tauhid dah lagi tu. Hak keesaan Allah pada zat Tuhan satu. Orang Islam sahih dah. Tuhannya satu. Takkan ada 2, 3 Tuhan. Hak keesaan pada zat, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Segala-galanya tunggal Allah pada meniada dan mengadakan mungkin. Cuma minggu lepas saya ada sebut sikit. Sebut berkaitan dengan pujian ni kepada Allah. Yang mana Allah yang tunggal mengada meniada. Baik buruk pun Allah tunggal mengada meniada. Tapi saya sebut minggu lepas ni, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Hak mengada meniada ni Allah ni, baik pun Allah dengan ketunggalannya. Hak jahat pun Allah dengan ketunggalannya menentu dan mengadakan segala-gala perkara baik dan jahat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mengada perkara yang baik, nyatalah alhamdulillah. Lepas tu kalau Allah ijadkan mungkin tu perkara yang jahat, baik jahat semuanya datang daripada Allah. Pegangan kita lah, percakapan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri kita sendiri. Ini bab pegangan. Kalaulah Allah mengijadkan mengadakan perkara jahat, alhamdulillah ni betul mana? Betul mana alhamdulillah? Ini hak dalam kitab. Hak ni dalam kitab ni. Hak kita baca Fatihah tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur, yang mentadbir sekalian alam ni, yang berlaku ni semua di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Sekalian alam berlaku ni Allah yang atur. Di kalangan manusia tu Allah yang atur. Tapi manusianya 3/4 ahli dunia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah Subhanahu wa taala juga. Alhamdulillahnya betul mana? 3/4 ahli dunia kan? Bukan gitu. 1/4 je ahli dunia ni, ataupun 1/5. Berapa bilion umat Islam satu dunia? Umat Islam satu dunia ni 1/4 ke 1/5? Maknanya baki lagi 3/4 tu syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, jelas-jelas. Itu semua duduk di bawah marbuk daripada Allah. Allah yang atur. Rabbil alamin, Allah. Segala puji bagi Allah. Hak beriman, jatuhlah segala puji bagi Allah. Hak Tuhan tu kufur tu macam mana? Segala puji bentuk mana pula segala puji? Ni segala puji bagi Allah yang ketunggalan dengan meniada dan mengada. Mana apa? Hak beriman pun Allah yang mengada, hak kufur pun Allah yang mengada. Semuanya datang daripada susunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur tu, segala pujinya betul mana? Kita boleh tak nak alhamdulillah atas perkara yang maksiat? Atas perkara maksiat boleh tak kita contohlah, nak sebut contoh berserung. Dia main nombor, naik nombor dia, boleh naik nombor. Apa nak? First prize apa panggil? Apa dia panggil? Naik nombor. Alhamdulillah, naik nombor dah hari ni, kaya dah. Apa hukum kata alhamdulillah? Haram. Sebab apa? Itu benda mungkar. Ijma' ulama' judi ni. Alhamdulillah, haram. Kan alhamdulillah ni ada hak wajib, ada hak sunat, ada hak haram. Silap depan ada rasa. Kita ada hak puji ke Tuhan tu. Ada hak wajib, ada hak sunat, ada hak makruh, ada hak haram. Hak wajib mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib ke tak masa baca Fatihah? Wajib lah. Lepas tu dapat nikmat-nikmat, alhamdulillah, sunat. Tapi kalau berlaku benda yang diharamkan, alhamdulillah. Tapi haram zati lah. Macam mana pula orang hak boleh dia berlakon, dia menyanyi, tu boleh anugerah. Dia pun pegang dia punya trofi orang dia. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Gitu-gitu ni. Allah ada cakap tu kan. Ni cakap agama belaka ni bunyi.
Tepe-tepe ke agama. Tuang hanya bulat. Tak tanya bulat lah. Telanjang lah tuangnya. Tanya bulat tu bahasa yang lain. Tu tak ada pakai tu. Mana tuang tu tak tutup aurat. Boleh anugerah pula. Anugerah daripada benda maksiat. Dia pun pegang tropi. Alhamdulillah. Dengan izin Allah pula dia bubuhnya. Bagaimana tu? Tapi ni Alhamdulillah ni kepada semua perkara ni. Macam kita baca kunut tu lah. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagi engkau ya Allah kepujian atas perkara yang engkau tentukan. Perkara yang engkau jadikan. Perkara yang engkau tentukan, perkara yang engkau jadikan. Dua, baik serta jahat. Macam mana falakal hamdu? Falakal hamdu ala ma qadait itu ke mana? Bagi engkau ya Allah kepujian atas perkara yang engkau tentukan, yang engkau lakukan. Tapi ma qadai, baik pun ma qadai, jahat pun ma qadai. Falakal hamdu, hamdu kok mana kalau benda tu benda jahat? Hamdunya kok mana? Aku nak kita baca tu mana? Itu hak bab pujian. Kalau kita pergi pula pada sifat mahmudah ilmu tasawuf, redha. Redha dengan perkara yang Allah Ta'ala tentukan. Redha, terima hati, setuju hati atas perkara yang Allah tentukan. Allah tentukan ada baik, ada jahat. Kita nak redha ke mana perkara yang jahat? Sebab ar-redha bil maksiyati maksiyatun. Redha dengan benda yang berdosa, hukumnya berdosa. Walaupun benda tu kita tak buat sekalipun, tapi kita setuju. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekafiran, kafir tu wa'azabillah. Saya nak masuk Islam nanti dia masuk Islam mula Mana apa kita tangguhkan dia nak masuk Islam. Mana apa kita redha dia tu kekal dalam kekufuran. Kufur wa'azabillah. Dia masuk Islam kita selesaikanlah. Jangan duk nanti gitu. Sebab apa? Redha dengan maksiat, maksiat kita. Redha dengan kekufuran, kufur kita. Tiba-tiba redha dengan qada Tuhan tu sifat mahmudah. Qada Tuhan ni ada baik, ada jahat. Lagi ke mana pula tu? Pujian kita ni kepada Allah atas segala perkara yang engkau tentukan. Engkau tentukan ada baik, ada jahat. Puji kau mana? Sebab apa? Alhamdulillah atas perkara maksiat, maksiat kitanya. Hak minggu lepas ni cerita separuh jalan, lepas tu pergi kona seling nyangkut lain, lupa asal. Orang pun tak ada apa-apa pun senyap je. Lepas nak kereta pun baru teringat Allah tadi cerita bab falakal hamdu ala ma qadai. Tiba-tiba buti apa tak selesai bagi tangkut lain. Kita tangkut lain ni dia kena ingat kita masa tadi tu masuk sipang mana. Sebab nak balik semula sipang tu masuk sementara je. Lepas tu nak balik semula sipang. Tapi kalau tak ingat sipang asal, orang berhara. Dia kadang-kadang akan orang kan. Dia dengar orang khutbah apa kau. Orang tak ada kertas, tak ada apa lagi dia. Tapi dia cakap tu pandai. Dia lari tak lain, dia balik semula tajuk. Lari tak lain, dia balik semula tajuk. Kan kayak gitu kan. Ada cerdik dia tu pandai tu. Ada orang dia baca khutbah, siapa ke Johor, lepas Perlis, lepas tu balik Kuala Lumpur, lepas tu Johor pula. Tahu nak cerita mana tu kata tu? Wah, ni dia pakai jeput ikut dang tu lah panggil apa? Dah cerdik gitu. Dia orang jenis pesen tu jenis pakai rakam ambil tu. Mana dah ke cerita. Tapi kalau hak jenis berenang molek dia ada tajuk dia, tapi memang dia ke lain. Tapi dia akan balik semula kepada hak point dia. Dia jalan sikit, dia lari pula. Lepas dia balik semula pada poin dia. Hati berenang. Berenang lagi. Tapi kadang-kadang bila kita pergi ke lain tu, kita lupa nak balik semula kepada tajuk. Akhirnya tajuk tu hilang. Sekat jalan, orang ngaji pun tak tahu nelok gitu je dah. Atuk tanya tu tadi kata falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau Allah kepujian atas perkara yang engkau tentukan. Yang engkau tentukan ni baik atau jahat. Pujian kau mana kalau benda jahat? Tu hak redha bab lain pula. Redha macam mana kalau perkara tu perkara jahat? Sebab sifat mahmudah redha, terima hati, setuju hati, tidak iktiraf, tidak persoal, tidak bangkang akan perkara yang engkau tentukan. Yang kau tentukan tu baik dan jahat. Redha-nya betul mana?
Redha tu sifat mahmudah tu, wajib kepada kita. Sebab tu kita jangan lupa daripada dua sudut, dua aspek dia panggil, dua sudut, dua segi. Ni kena mati molek. Yang pertama dari sudut hakikinya qada dan qadar Tuhan. Yang kedua dari sudut ikhtiar dan usaha. Ni. Dua ni kena mati tu. Rukun iman kita tetap dah. Qada qadar daripada Allah baik dan jahat. Satu segi. Itu tetap dah. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan, letak di pegangan kita ada dinamakan pilihan dan perbuatan. Disandarkan pilihan tu kita yang memilih. Disandarkan perbuatan tu kita yang buat. Ikhtiar usaha. Ada dua segi. Yang pertama, segala-gala qada dan qadar Allah. Yang kedua, ikhtiar dan usaha kita. Tapi jangan lupalah ikhtiar dan usaha kita pun tetap duduk di bawah segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikhtiar usaha mutlak ni. Ikhtiar usaha kita tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni dua ni. Hak segala-gala qada dan qadar tu rukun iman. Lepas tu kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tu nak memastikan kita ni tidak berpegang dengan akidah qadariyah ke, jabariyah ke. Ni terpesong dalam bab ikhtiar dan usaha. Di pegangan kitanya, kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini dua dia panggil apa? Dan kitab dia panggil dua dipanggil apa dalam kitab. Dan kitab Penuh Bagati dia ada cerita ni. Dan kitab Penuh Bagati pun ada cerita. Dan kitab Faridatul Faraid pun ada cerita. Dan kitab Faridatul Faraid kitab Tauhid. Ada cerita kitab Tauhid. Tapi di situ ada disebut wajib redha dengan qada jahat apa tajuk dia. Wajib redha dengan qada jahat, haram redha dengan qada jahat. Jadi dua situ. Satu wajib redha, satu haram redha. Dan kita pernah bagi hati sifat mahmudah yang ke-9, redha dengan qada Tuhan. Di bawah tu dia pun cerita bab redha. Dia pun pergilah qada Tuhan ni ada baik, ada jahat. Kata redha dengan qada Tuhan ni kok mana? Sudut mana? Hak faridahnya pula wajib redha dengan qada Tuhan termasuk jahat, dan haram redha dengan qada Tuhan. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Dia dua sudut yang berbeza. Yang pertama dari segi semua ni qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni pandang dari segi qada dan qadar Allah. Kalau pandang dari segi qada dan qadar Allah, tak timbul perkara jahat. Sebab apa? Susunan Allah jamilah, semuanya comel belakang. Pandang dari sudut susunan Allah Subhanahu wa taala. Tak cerita lagi kepada orang buat ni. Kita usaha tu nak cerita ni. Kita cerita susunan tu datang daripada Allah. Susunan tu datang daripada Allah. Susunan tu benda tu jahat, jadi jahat. Jahat kerana Tuhan kata tak boleh buat. Hak Tuhan susung ni ada orang kata Tuhan jangan susung tu. Kalau Tuhan susung dosa Tuhan. Ada siapa yang menghukumkan Allah? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kan? Tidak ada orang yang menghukum atas engkau. Sekarang ni mu buat Tuhan kata tak boleh dosa mu. Tu timbul dosa. Hak Tuhan susung dah timbul dosa kat mana? Tuhan salahnya Tuhan, dosanya Tuhan, derhakanya Tuhan. Sebab Tuhan kita takdir benda hak salah. Tuhan derhaka kot betul mana? Langgar perkara hak kata Tuhan siapa? Tuhan dosa, Tuhan langgar perkara Tuhan siapa? Hak Tuhan kan? Lepas tu dari sudut datang dari Allah, semua jamilah, comel belakang. Maka kita puji hak tu lah. Kita reda hak tu lah. Sampai di kita memilih, kita buat. Sebab kita di sana ada pilihan dan perbuatan. Kita memilih dengan sengaja sengeleng kita buat tidak ada paksaan pun kitanya, maka timbullah berdosa.
Buat berdosa sebab langgar Tuhan larang. Dari sudut ni haram kita alhamdulillah kan, syukur kan, dan haram kita redha. Ada sudut itu usaha. Tu kan ni. Dia satu-satu perkara tu yang jadi kata salah, Allah yang menetapkan hukum. Yang mana kadang-kadang satu-satu perkara tu ummah terdahulu boleh je, ummah Nabi haram, tak boleh. Ummah terdahulu wajib ni, wajib ni pasal ni. Ummah Nabi ni tak wajib pun. Ni tak boleh minum arak ni, tak boleh minum arak sekarang. Dalam syurga boleh minum arak pula. Contohnya. Yang jadi boleh ke tak boleh serah kepada Allah. Allah yang kata boleh pun boleh lah, Allah kata tak boleh pun tak boleh lah. Tak, terkadang kan satu perkara tu syariah ummah, syariah Rasul terdahulu haram, syariah Nabi kita boleh. Syariah Rasul terdahulunya boleh, syariah Nabi kita haram, tak boleh. Jadi boleh tak boleh ni atas perbuatan kita ke bawah ni pula. Atas datang daripada Allah tak ada, comel belaka datang daripada Allah. Hak datang oleh comel belaka. Pada dari sudut tu hak kita alhamdulillahirabbil alamin tu. Pandai di sudut tu hak kita redha, hati kita terima. Pandai di sudut datang daripada Allah, dianya kufur, hati kita terima. Dianya melakukan maksiat, hati kita terima. Kita tak tikar dah. Apa Tuhan kita takdir jadi 3/4 ahli dunia tu kafir tu, buat apa? Tu tak redha. Apa panggil? Kita terima itu datang daripada Allah. Tilik pula pada siapa yang syirik, siapa yang kufur, dia ikhtiar usaha dia, maka kita haram redha. Sebab apa? Sebab itu ikhtiar usaha dia, dia kufur kepada Allah, dia kena balas neraka. Apa ada di sudut tu pula. Pandang datang daripada Allah, semuanya comel belaka. Tapi hak bawah ni syariat ni, syariat. Syariat kata hak ni wajib, hak ni berdosa, hak ni iman, hak ni kufur. Tu syariat kena jaga. Jangan pula lupa syariat. Kita tak pandang syariat. Kita tak pandang masalah dunia ni, syariat kita tak pandang. Kita pandang Allah. Tu menafikan syariat. Menafikan syariat kafir zindik. Jangan main. Suruhan larangan ni syariat. Suruhan daripada Allah, larangan daripada Allah. Kenapa kita tak ambil tahu ni? Tak ambil tahu ni. Kita ambil tahu hak datang daripada Allah. Sekarang ni larangan ni siapa yang larang? Allah yang larang. Lepas tu kita nak menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menafikan syariat dipanggil kafir zindik. Atau kita kena letak molek. Dari sudut ni datang dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari sudut datang daripada Allah, kita redha, tak seru persoalan lah. Berlaku kekufuran, datang daripada Allah, kita terima. Berlaku kemaksiatan, datang dari Allah, kita terima. Tu hak bab datang dari Allah. Siapa di tugas kita pula, kita wajib suruh benda baik, kita wajib cegah benda mungkar. Itu syariat. Sebagai contoh kita kata, kita melakukan kesalahan. Dulu kita tak belajar ilmu fardu ain. Dulu kita tak solat. Itu semua sesunat Allah. Kita kena terima, kena redha. Kita kena terima, kena redha. Jangan duk bersoal. Bapa Allah jadi buat aku ni belajar tu dah payah nak faham. Pening jadi dia kata. Payah nak faham. Bapalah Allah Ta'ala tua ni baru semayang, dulu tak semayang. Susahnya nak kena qada banyak-banyak. Bapa, jangan ada soal kerjaan Tuhan. Redha kena terima. Dari sudut mana tu? Kita tak belajar dulu sesunat Allah. Kita tak semayang dulu sesunat Allah. Kita redha betul tu. Kita tak belajar pilihan kita, perbuatan kita. Kita tak solat pilihan kita, perbuatan kita. Dari sudut tu wajib kita bertaubat. Dari sudut tu. Dua sudut yang berbeza. Kita kata anak kita buat benda Tuhan larang. Anak kita buat benda Tuhan larang. Dari sudut apa yang anak kita buat ni sesunat Allah, kita kena terimalah. Sebab apalah dalam ramai-ramai ni, hak ni seorang je buat perangai macam-macam ni. Hak lain-lain okey je. Hak ni buat apalah Tuhan buat gini. Tu abang kita tak redha. Hak lain tu jadi belaka, hak ni pula. Hak jadi hak ni hak tak jadi hak
Tu biasa berlaku tu lah. Hak tak kabur tu, hak duk katok mak ayah tu, nyakit ke apa tu? Kalau sebut kata katok mak ayah, bunuh adik-beradik, bunuh keluarga, tak ada kerja lain lah. Apa-apalah ni balas ni seorang ni, kena terima tu susunan Allah. Kena redha. Itu ujian daripada Allah. Tu dari segi pandangan sudut qada dan qada Allah. Dia buat benda tu pilihan dia, perbuatan dia. Maka haram kita redha, wajib kita kena cegah. Wajib kita kena cegah. Tak mampu nak cegah, wajib kita kena nasihat. Tak mampu nak nasihat, mudarat pula kita dia nasihat orang balas ni. Nasihat apa? Tengok pun dia marah dah. Tengok apa? Tak boleh tu duduk alam lain. Kita duduk alam lain ni payah. Nak cegah kita tak mampu. Kita wajib nasihat. Nasihat mudarat. Wajib kita benci dalam hati. Benci di sudut mana? Ikhtiar usaha dia buat perangai ni. Tapi dari sudut datang dari Allah, kita kena terima. Wajib kita redha. Kita redha tu boleh pahala. Kita cegah pun boleh pahala. Itu wajib dari sudut ikhtiar usaha dia. Kita nasihat pun boleh pahala. Kita benci di hati pun kita boleh pahala. Tapi di sudut mana tu? Kita benci di hati, ikhtiar usaha dia. Dia yang buat pekerjaan. Jadi kalau kata anak kita buat benda-benda Tuhan larang ni, hati kita reda, terima, tak pernah persoal pun, tenang, reda aja. Alhamdulillah semuanya datang daripada Allah. Alhamdulillah semuanya datang Allah. Dari sudut datang dari Allah ni, bukan dari sudut ikhtiar usaha dia buat benda salah ni. Dari sudut datang kita, alhamdulillah semua terima, tenang je mak ayah ni. Dari sudut dia yang pilih sendiri pada zahir lah. Tak ada berlaku sendiri belaka ni. Kita kata pilih sendiri tu, zahirnya sendiri kan. Ke mana dia kena jalan-jalan dia cocok. Jalan-jalan dia cocok. Pada cocok ni. Cocok. Oh doktor tak ada klinik tu lah. Jangan ni pandai ni cocok cara orang. Kalau kena hospital, hak doktor sebenar tu, hak jenis baru-baru tu ngangalah hak tu kan ada. Tak jumpa orang. Dia kena pergi belajar dengan hak tu. Tu dia pandai cara orang. Orang tu mati dah tak jadi, dia cari orang lain pula. Mati dah tak jadi, dia cari orang lain pula. Kita ingat kita cocok dalam daging gitu. Dia cocok dalam daging gitu. Tak serap pun cocok dalam daging. Dia cari orang. Tahu tak orang mana orang yang terakhir yang digunakan? Tahu tak orang mana orang lain mati belaka dah. Mati belaka dah orang lain. Orang mana orang terakhir yang diguna? Orang hak bawah, hak sulit. Tu cakap beradab tu. Itu nak orang lain tu. Orang hak bawah. Hak sulit tu lah. Orang tu dia tinggal. Hak tu dia main dia cocok hak tu pula. Orang lain jeng lelaki dah. Lepas tu pandai pula cakap, jangan ikut dia. Tengoklah dia jadi gini, jangan ikut dia. Pandai pula dia cerita. Jadi dia cocok ke cocok atas daging. Jadi adakah dia cocok tu macam di remote control? Tidak ada. Dia cocok sendiri, dia pilih sendiri, dia nak sendiri. Itu kita kata sendiri tu. Tapi hakikinya, zahirnya sendiri, tapi terikat di bawah qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sendiri mutlak ni, sendiri pada zahir. Mukhtaran zahira, majburan batina, dan kita tauhid. Memilih sendiri pada zahir, tapi hakikinya terikat di bawah qada dan qada Allah. Kata hakiki dia. Jadi mana kita nampak? Dia pilih sendiri, dia buat sendiri. Kita mak ayah wajib kena cegah. Wajib kena ambil tindakan. Kalau cegah tak ada apa, wajib kena nasihat. Nasihat pun nak cakap dia lari, nak cakap dia lari. Nasihat pun tak berani dah, nampak kau paruh dah ni budak ni. Anak ni kau paruh dah. Nak cakap pun tak berani dah. Wajib benci di hati. Sebab apa? Dia buat benda Tuhan larang. Dari sudut mana tu? Dari sudut pilihan dia, perbuatan dia. Tapi orang kata redha, alhamdulillah tu sudut datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama kita. Bab asas pegangan, bab ikhtiar usaha, anda kena jaga molek. Sampai peringkat. Ni ambil molek dengan molek ni. Yang salah faham, menafikan syariat, kafir zindik. Sampai peringkat
Dengan semayang sunat dia ratus-ratus rakaat, dengan ngaji Quran dia sehari dari khatam sekali, berzikir puluh-puluh ribu, belah-belah tahun, puluh-puluh tahun, licing di hati dia, tidak ada dah malaikat Allah. Bila tidak ada di hati dia malaikat Allah, termasuk manusia pun tidak ada di hati dia, pilihan perbuatan tidak ada di hati dia, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya memandang Allah, tidak memandang kepada ikhtiar usaha, sebab tidak ada di hati mereka ikhtiar usaha itu. Manusia pun tidak ada di hati mereka, maka mereka sentiasa alhamdulillah. Tapi kalau tahap ni sungguh, orang dah maksiat pun dia tengok program berhenti dah, terdetik di hati pun, ya Allah jadikan baik dia, baik lalu dah. Ada tahap ni, bukan buat kalau buat menafikan syariat. Kita tak pandang. Jangan pandang kepada perampok, pencuri, pandang kepada Allah yang mengatur. Ni hak dari Hakim, saya pernah sebut sebelum ni. Pandang siapa yang mengatur, Allah yang mengatur. Jangan pandang pada pencuri. Di mana syariat agama kita? Di mana syariat agama kita? Sampai peringkat tak lenyapkan segala tak ada di hati dia. Kan pasal patah tu, perampok pencuri pun tak boleh masuk rumah dia. Kalau sampai tahap tu muqarrabin, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwat akum waktu. Cakap dia Hakim, orang mencuri, orang merampok, jangan pandang kepada yang mencuri, jangan pandang pada diri perampok, pandang kepada siapa yang mengatur, Allah yang mengatur. Maka kita kena terima kasih pada pencuri. Sebab apa? Allah hantar tidak sia-sia. Mungkin Allah nak ambil harta yang tak baik dari rumah kita, buat keluar daripada rumah kita. Tuhan jadikan semuanya ada hikmah, tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, kan? Allah Taala jadikan tidak sia-sia. Ada hikmah dia. Kemungkinan dalam rumah kita ada harta tak baik, Allah hantar pencuri, buat keluar. Alhamdulillah, patut jangan duk marah, dia kata. Dengar dia perampok pencuri, khabar rumah dia. Nah, jembung. Saya dengar dari dia, awak kata jangan pandang pada saya, pandang pada Allah. Awak kena terima kasih pada saya. Awak kena kamu. Alhamdulillah, ambillah banyak nenok pun. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Duduk ngatik situ dah lah, ngatik apa takutang. Alhamdulillah, pegang sebeh dah. Malah esok mari pula, apa? Tak habis lagi harta tak baik tahu mahu. Kan? Senang dia cakap gitu. Itu bawa dia menafikan syariat. Bawa dia menafikan syariat. Tapi kalau sampai tahap tu sungguh, di pasal dia tidak ada dah. Yang ada hanyalah Allah. Pun mereka tidak lakon-lakon pun di mulut. Mereka tak buat-buat di mulut, tapi hati mereka. Tapi duduk tahap tu sungguh, tak ada masalah apa dah. Orang tak ada nak buat apa-apa dah ke dia ni. Sampai tahap tu sungguh. Tapi tahap kitanya, pegangan kita kat mana? Hakikinya kat mana? Ikhtiar usahanya kat mana? Syariat kena jaga. Ni benda yang Tuhan wajibkan. Ini perkara Tuhan haramkan. Ini perkara yang iman. Ini kufur. Tu syariat kena jaga molek. Wajib kita kena suruh benda ma'ruf, wajib kita cegah benda mungkar. Tu hak syariat. Jangan nafikan syariat. Tapi dari segi hakiki datang dari Allah, semuanya baik belaka. Tu kita pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-munfaridi bil i'dad wal ijad. Segala puji bagi Allah yang ketunggalan pada meniada dan mengadakan. Semuanya dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang mengatur sekalian alam ni. Hak baik pun aturan Tuhan, hak tak baik pun aturan Allah Subhanahu wa taala. Tu hak falakal hamdu ala ma qadai. Pandang dari sudut datang dari Allah, jamilah, comel belaka. Pandai dari sudut yang keduanya, kita ada pilihan dan perbuatan, timbullah ni benda yang jahat. Kalau salah tu kita lakukan, kita wajib taubat. Tu kalau dilakukan oleh orang lain, kita wajib cegah, wajib nasihat, wajib kita benci di hati. Tu pandai dari sudut ikhtiar usaha seseorang yang melakukan perkara yang jahat. Kira-kira kitanya yang maha suci tu kita baca semula, kan? Kitab besar ni main balas ni, kata bila nak habis, tak apalah, habis kita pun tak apa. Habis orang ngajar, habis orang belajar, tak apalah, mati dalam belajar.
Orang mengajar habis mati, orang belajar habis mati pun tak apalah, mati dalam mengajar, mati dalam belajar. Ini ilmu tauhid. Kitab tauhid, ilmu tauhid. Depan pula wa asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingat ada. Ini tauhid kita, akidah kita. Keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada af'al, perbuatan. Al-munfarid bil i'dam wal ijad ni keesaan Allah pada perbuatan. Segala-gala perbuatan Allah dengan keesaan. Hanya Allah jua yang mengada, hanya Allah jua yang meniada. Makhluk tak bekas sama sekali, kainat tak bekas sama sekali, walaupun hanya sebesar zarah sekalipun, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha suci ia daripada segala bercampur kekurangan dan segala lawan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.